Ada minum ais sirap minum kan? Minum? Ha. Thank you lah datang saya punya sembang rawak ni. Thank you for having me. Sebab yalah nak panggil orang-orang muda ni dengan saya nak kongsi-kongsi pengalaman ni kan kadang susah kan. Taklah, kita lagi suka nak dengar pengalaman veteran. Kita nak cerita pasal ni, pasal apa? Pasal kahwin awal, kahwin lambat. You know? Thank you. So you don't mind lah tu Don't cakap? mind. Ya? Boleh share-share. Boleh share kan? Yang ni saya dah simpan lama, you tengok Jadi kita gunakan ni pakai macam hydroponic. Yeah. So dengan hoping that takkan ada nyamuk boleh. Lagi satu dia punya beauty dia punya art dia punya ni. Dia punya roots lah. Roots ni juga menggambarkan kalau macam orang baru kahwin mungkin pokok ni kecil. Kalau dia dah lama kahwin tengok kalau akar ni tumbuh banyak kan. Tu dia setiap apa kat dalam rumah kita kita tengok dia daripada kecil jadi besar. Rumah tangga yang kecil jadi besar dengan ada anak, ada itu. Lepas tu nanti mungkin macam saya dah bercucu apa semua kan. Semuanya bermula dari kecil, tak ada benda yang bermula daripada besar. Kan? Cinta tu juga bermula daripada kecil kan? Betul. Kan daripada mata turun ke hati. Kan? Sebab hati tu kan dia very special. Kenapa you pilih suami you? Sebab apa? Ramai lelaki lain yang nak kat you tapi kenapa dia? Kenapa saya pilih isteri saya? Kenapa kita pilih pasangan kita? Ini benda-benda yang special yang kita letak dalam hati kita kerana selain daripada mak bapak kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, tapi siapakah jejaka ataupun pasangan yang kita nak letak dalam hati kita? Itu yang paling penting. Nak buat decision ni senang ke? Sebenarnya sebelum kahwin tu kita akan fikir 10 kali, 20 kali, lepas tu kita akan ubah fikiran sebab kita rasa macam betul ke? Betul ke ni? You ada berapa banyak pilihan masa tu? 3, 4, 5, 10? Ramai sangat orang nak kau ni, orang nak cantik sangat. Tak bang, betul. Bila saya berkawan dengan orang tu, saya berkawan dengan orang tu je lah. So memang ya? dia Kau jadi setia macam nak buat Ya, memang setia. betul. Jadi masa tu memang dah berkawan. Lepas tu saya rasa macam orang ni persistent. Dia macam kalau kita tak nak dia pun dia try lagi. Bukan dengan memaksa. Tapi macam dia tunjuk, dia prove to us yang dia sebenarnya ikhlas, you know. Semua benda dia buatkan kita sampai sekarang lah sebenarnya. Dia memang jenis macam tu. Maksudnya awak cari lelaki yang cinta dia besar ataupun tanggungjawab dia besar? Kena dua-dua bang. Love kena ada Love kena ada tapi I think tanggungjawab tu lagi penting. Sebab love you kahwin dengan siapa pun nanti it will start to fade. Maknanya cinta monyet yang feeling tu dia akan fade, betul tak? Lepas 2 tahun you tengok muka yang sama macam tak ada you tak ada rasa butterflies ni semua. Tapi tanggungjawab tu forever. Tapi dia macam pokok ni jugalah kan. Macam kata contohnya kita bagi dia air, kita bagi dia bekas, dia akan bercambah tau. Kalau love tu macam tu kan beauty kan? Ya. Kan? Betul? Maksudnya kalau katakan love tu tak bercambah macam pokok bunga ni, dia macam tu lah, boring lah. Stagnant lah, betul lah. Boring betul, lah kan, betul, boring. betul. Memang love tu kena grow, cuma yang macam the surface-nya benda tu akan fade, for sure. For sure lah, takkan nak dapat tapi benda love yang tu macam sebelum ni lah, kan. Benda tu masa tu kita nak try. Betul. Nak try, bagilah kata-kata indah. Tapi bang, ramai perempuan yang sebenarnya tertipu dengan mula-mula tu. Kadang-kadang partner kita mula-mula baru partner. Bukakan pintu kereta. semua kan. Lepas Sekarang kahwin, buka sendiri. kau buka sendiri. Jom kita borak kat sana, jom. Apa ni? Berapa umur sekarang dia? 28 bang. 28. Asal mana muka macam ada campur Arab, campur Pakistan? I dari Singapura. Tapi ada duduk sini 5 tahun. Apa dia ada parent ada perkahwinan campur? Bapa I Arab. Bapa you Arab. Arab mana tu? Dia from Yaman, tapi dia dah duduk kat Singapura lah. As in dari my grandpa lagi. So bila you masuk dalam bidang lakonan? Bidang lakonan I masuk, first yang 5 tahun lepas, ada datang sini untuk buat hosting. Sebab ada production dekat sini yang panggil. Dulu abang ingat tak ada Go ASEAN punya channel? Go ASEAN tu, menarik tu. Habis you pergi sampai Vietnam semua tu kan? Yes, Southeast Asia lah. I travel, I buat hosting. Lepas tu, daripada situ TV3 panggil untuk berlakon. Macam tu lah. Lepas tu orang sambar you kan? For that few, bila baru masuk kan selalu macam tu kan. Macam orang panggil fresh face lah masa tu. Macam mana you dah kahwin kan? Dah kahwin. Lepas 2 tahun I berlakon, I berkahwin. Dengan Ben Ali kat my... Tak, maksudnya you berkenalan dengan yang kat sini lah. Sebenarnya kawan I, dia tolong manage I lah masa tu. Oh, dia manage you terus sampai sekarang. Ini dikatakan jodoh kan. Ada 4 perkara tak boleh kita elak dalam kehidupan kita. Hidup, mati, rezeki, jodoh, pertemuan. Betul. Jadi Allah nak buat kan jodoh pertemuan tu sekarang dah berapa lama kahwin dah? Dah 2 tahun. Kahwin dalam usia? 27.
26 lah. 26. Awak tak terasa muda sangat ke 26 kahwin? Tak, sebenarnya dalam society Melayu ataupun Islam kan bagus untuk percepatkan benda yang baik. Macam nak bina masjid ni semua kan bagus kalau kahwin awal. Lagi dulu orang lagi kahwin awal Lagi kan. awal. So pada Tapi saya sekarang kalau perempuan umur 30 dia kata okey lagi. Kalau Okey zaman-zaman lagi. saya dulu kalau perempuan tu dah 22 tu dia dah macam alamak tengok kalau umur semacam 26 kan? ni dia dah panggil anak dara tua lah. Betul. Ha. In fact kita punya nenek-nenek semua selalu masih pressure kita. Macam kawan-kawan ayah belum kahwin, mesti parents diorang, nenek diorang semua, bila nak kahwin ni nanti tak boleh beranak lah. Nanti tak ada beranak lah, nanti you jadi anak dah tua. Macam tu lah. So sebenarnya you tak consider macam 26 tu dah berumur sangat lah. Itu Tak. kira awal lah. Ada rasa tu pada Nadia lah. Umur 26, 27, 28 itulah umur yang paling sesuai pada Nadia. Sebab pada usia tu, you dah ada kematangan. You tak adalah macam kalau ada terus nak cerai nanti. Sikit-sikit nak break, sikit-sikit nak break. Tak matang. Tak matang kan. Lepas tu, Tapi ada juga orang kahwin muda dia okey kekal. itu alhamdulillah rezeki dia. Mungkin dia Banyak ke? Banyak. Memang ada tau banyak kes orang kahwin muda ni banyak yang bercerai dekat Malaysia, dekat luar negara. Ada satu orang ni dia buat kajian dekat luar negara tu, dia buat kajian orang yang betul-betul 25 hingga 35 kalau dia kahwin dia kekal. Tapi yang bawah pada tu dia kurang sikit sebab mungkin yalah kahwin ni masa sebelum kahwin memang I love you lah. Tapi selepas kahwin tu tanggungjawab, betul tak betul? Betul. Tanggungjawab bukan I love you lagi kalau duit rumah tak bayar apa semua ekonomi tak cukup I love you Nia penampar kau nak. Kalau you kahwin Kan? umur 23 tapi you boleh hidup sederhana okey untuk you. Benda tu both husband and wife apa yang you dapat tu you just happy together. Tapi you artis macam mana? That's You why I hidup kena sederhana kahwin tak? lambat sikit. Sebab you artis tau. Hidup I rasa okey. Selesa. Tak ada ke you minta kereta Porsche ke Tak. Ferrari ke? Masa I kahwin dengan husband I tu, dia Memang dalam lagi kahwin bank dengan dia. husband you, takkan you kahwin dengan orang lain. Yalah, masa tu dia cuma RM30 je dalam bank dia. Apa dia? Dia cuma ada RM30 je dalam bank account. Lepas tu dia nak kahwin dengan saya. So I cakap lah, tak boleh lah. You nak jaga anak orang ni. Kau ada RM30 kau nak kahwin? Itulah dia. So I cakap, you pergi kerja dulu. Tu yang kita start buat Tapi bisnes dia bersama. ikhlas lah kan? Minum. Ikhlas, Tapi thank dia you. ikhlas lah cakap tu tau. Maknanya dia betul menyayangi awak walaupun dia ada RM30. Dia takut orang lain gembat. Kan baik aku approach dulu kan. Tapi saya kahwin umur 22 tau. Wow. Bawa power lah bang. Memang power. Budak umur 22. Pun tak power Taklah kan. masa saya wow macam you boleh sustain, macam you boleh jaga anak orang and build a family based on your income at 22. My income is very bad that day, that time. Alhamdulillah lah, saya sekarang dah ada 5 orang cahaya mata, semua perempuan, dah ada cucu 3 orang. Wow. Cucu 3 Dah jadi orang. grandpa. Alhamdulillah. Tak Grandpa. nampak macam grandpa langsung. Well. So, okay. Bila dulu dia manage you, dia manage you dalam kerja. Sekarang dia manage you dalam rumah tangga. Ya. Tapi Ke I manage dia? Tak. You manage dia. Rumah tangga. I nak rehat sekejap. Ada benda tu. Jerang air tadi tu dah terlupa tutup. okay. Abang masak nasi dah terlupa tutup. Okay. Sekejap kita relax sekejap Okay. Sekejap. Sorry. Kita masih lagi cakap pasal kahwin. Kahwin ni seronok. Best. I suka. Seronok sebab kahwin ni kita menghalalkan benda yang haram. Ya. Kan dalam Islam kita cuma akad nikah tu kan. Akad nikah disaksikan kan dan kita dihalalkan dari segi agama. Itu yang paling best lah. Tapi Kan? paling best untuk Nadia, kita ada teman yang macam hari-hari kita ada roommate yang kita boleh buat everything with. Itu yang best. Okey, habis dulu masa duduk bujang takkan tak ada roommate. Tak, duduk seorang. Duduk seorang lah. Sebenarnya I kahwin antara sebabnya sebab I takut tidur seorang. You takut, you tahu tak kat Indonesia ada dia orang kahwin muda sebab dia orang takut tidur seorang-seorang. Oh my god, macam I. Ya, kenapa you takut? Takutlah. Okay, rumah I dekat Singapura 2 kali dah kena pecah masuk. So, I memang ada fobia tidur seorang, tidur dalam gelap. So, I memang ada fobia tu lah. So, I kahwin jadi I rasa macam secure. I tidur pun lena sikit. So, kira dalam peringkat sekarang ni, Nadia kan memang awak kira kahwin muda lah. Tak rasa macam zaman muda tu kan hilang macam tu saja. Tak. Macam patutnya muda enjoy lah dulu. Mungkin sebab Nadia macam party tu semua dengan suami I.
Maknanya sebelum kahwin kita memang dah enjoy sama kawan-kawan kita. Kita memang sama group of friends. Okey. Jadi macam bila dah kahwin tu rasa macam okeylah dah experience dah. Dah experience benda tu lah. So sekarang more on tanggungjawab lah dalam rumah tangga. More on macam building our careers, building our business, macam tu lah. Berapa ramai kawan-kawan you yang kahwin awal? Semua around the same time. Kau pakat ke apa korang? Tak, memang jadi macam tu. Sebenarnya dalam mana-mana group pun, kalau seorang break nanti semua break. Abang pernah dengar tak? Oh, kacau kan? Betul kau. Kalau jadi group kau orang ni, maknanya seorang break, semua break. Bukan sengaja, tapi memang benda tu akan jadi secara natural. So, bila seorang kahwin, seorang pun macam start kahwin. Tapi sampai sekarang berhubung lagi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mem. Apa? Hello. Duduknya berbual. Dah duduklah. Boleh, Okey, kejap. You minum tak isi sirap? Minum? Kejap ya. You borak-borak dulu. Kita tengah borak pasal ni. Pasal apa? Alamak. Kita tengah borak pasal orang kahwin muda dengan kahwin yang lambat kahwin lah. You kahwin umur berapa? Kejap Kahwin umur apa Tak ingat ke? Tak, dia memang kalau lepas bersalin, kita akan macam lupa-lupa. Oh ya. Pregnancy brain. Betul. Betul kan? Kejap Lepas bersalin apa tadi? Kita akan lupa-lupa. Macam lupa-lupa. Ya ke? Minum lah. Panas tak? Lepas kahwin selalu lupa-lupa. Asal lah? Jangan lupa dah kahwin je. Si baik tak lupa. Tak, macam Bella menyanyi kan. Ibu menyanyi pun dulu okey je, hafal lagu dengan cepat. Sekarang nak kena tengok lirik balik apa macam tu lah. Kahwin masa umur I rasanya 23. Oh, awal tak rasa rugi ke kahwin awal? Abang rasa rugi ke kahwin umur Tak. 22? Tak. Saya okey. Sebab saya dalam usia macam ni pun saya dah ada 3 cucu kan. Saya rasa macam wow. Saya bawa cucu orang ingat bawa anak kan. Dulu bawa anak yang tua orang ingat bawa girlfriend. Tak serius. Saya umur saya 30 anak dah besar-besar kan. Anak dah berapa kan. Okey, macam Bella samalah. Bella tak rasa kahwin muda tu sesuatu yang tak okey. Pada Bella, macam kalau Bella kahwin awal, anak Bella semakin membesar and Bella boleh sama-sama boleh pantau dia. Let's say kalau Bella pilih untuk kahwin lebih berusia berumur, nanti kalau Bella apa-apalah sakit ke apa. Jadi pada Bella tak salah, and kalau dah jodoh tu dah sampai, why not kita menghalalkan hubungan lah. Tak ada ke kahwin awal ni macam you all artis kan? Dia menyekat you punya career tu. Okay, I think tu macam balik pada rezeki jugalah. Alhamdulillah Yelah, lepas memang kahwin. betul rezeki tu. Tapi macam lepas kahwin orang kata, dah kahwin tadi tak nak ambil dia, tak nak bagi dia heroin. heroin. Ada juga benda tu. Ada juga juga, benda tu. Tapi to me macam pada Nadia dah tak kisah sangat nak jadi heroin ke, second lead ke apa, asalkan still ada rezeki. Lagipun abang ada business nak run kan. So macam the older we grow, kita punya priorities shift sikit. Kita dah tak lagi macam kejar popularity atau fame. Macam Bella? Macam Bella ada juga orang cakap macam, sekarang dah ada 2 anak, orang cakap. Aku tengok kau ni badan macam ni kan. Kan macam kecil single je. Macam single je kan. Berapa umur sekarang ni? 26. Tapi kan, banyak orang kahwin awal-awal ni, umur ni banyak yang berlaku penceraian tau. So apa pandangan you? Kenapa berlaku penceraian masa kahwin muda ni? Okay, actually memang betul. Bila orang dia kahwin muda, banyak challenges yang dia dapat. Okay, let's say dia muda lagi, tak matang. Jumpa orang sana, jumpa orang sini. Tapi untuk Bella pula, mungkin sebab Bella ni anak sulung. Banyak sangat tanggungjawab Bella dekat bawah Bella. So Bella fokus kepada jaga keluarga. Okay, tapi untuk kita nak cari lelaki yang orang cakap yang matang, lelaki tetap lelaki. So apa yang Bella buat is tawakal, and bila benda tu terjadi, kita duduk dengan keluarga and tengok apa yang terbaik. Itu yang sebaik-baiknya lah. Sebabnya Alhamdulillah Bella ada keluarga mertua yang sangat baik. Itu adalah satu perkara yang penting, sebab tanpa dorongan keluarga kita akan lebih stres dan terdorong kepada perkara-perkara yang bercerai. Jadi Bella dengan my husband, kita pilih jalan yang terbaik untuk anak-anak. Anak-anak ni merapatkan sebenarnya merapatkan, kan? Yes. Tak ada perkahwinan yang tak dilanda ujian. Pelbagai ujian lah. Tak semestinya penceraian je. Ada je. Yelah, kadang-kadang ada juga orang yang macam tak isteri buat hal, suami buat hal. Pasal orang sekarang ni, orang selalu cakap pasal equality kan. Perempuan kan nak sama dengan lelaki. So sekarang ni ramai perempuan, diorang dah salah bawa equality ni. Diorang cakap kenapa lelaki boleh buat macam ni, boleh.
aku tak boleh. Sekarang perempuan pun nak buat semua benda-benda salah tu. Itu dah salah bawa lah benda tu. You nak cakap pasal equality, you cakap lah pasal equal pay, equal rights tu semua. Bukan equal jahanam. Ya. You know? Situlah. Benda equal dengan lelaki maknanya you boleh pergi keluar dengan kawan suka hati betul. apa Lelaki semua. keluar, lelaki cheat, perempuan pun nak cheat. Cheat. Patut tak rumah tangga punya masalah dalaman ni kalau orang tua kata dalam kain ni, dalam kain ni patut ke nak kongsi dengan orang luar? Sebenarnya- Boleh, tapi you kena choose siapa betul-betul yang betul-betul care Of about course you. your friend akan sokong you punya. Tak, sebenarnya Kalau kita- okey contohnya ada lelaki kan. Kalau I husband kan, I akan cerita dengan kawan I. Lepas tu kawan I mesti sokong I. Kalau you pula pergi cerita dengan kawan you perempuan, mesti dia akan sokong you Tapi sebab you depends. Okey. Kalau kawan yang kenal kita, contoh, Bella, you tak boleh buat macam ni. You yang start dulu ni. Dia kawan dia akan nasihat macam tu. Itu kawan yang Tapi betul kalau lah. dia Ya, nampak, kawan yang betul. kalau dia nampak, memang husband you tak balik rumah ke? You jangan biarkan macam ni macam. Kawan yang macam tu lah. Okey, masalah ada tak macam kita kahwin muda ni masalah duit? Selalunya masalah duit lah sekarang. Semula selalu berpunca dari Masa situ. nak kahwin tu memanglah seronok nak kahwin kan. Ya, sebenarnya benda yang ekonomi ni dari dulu lagi. Itu dari dulu sampai sekarang itulah nak punca nombor satu yang perkahwinan boleh berpecah. Maknanya cinta ni cinta duit lah. Tak juga. Bukan pasal cinta duit. Okey, Habis macam tu ni. lah. Kau kalau kau tak duit kau jangan kahwin. It's not that. Kahwin je. Sebab kita, tapi itulah kita kena sama-sama lah. Janganlah lepas kahwin macam tak tahan lah hidup susah, you tinggalkan. Susah lah pula. Jadi maknanya kahwin lebih baik kahwin orang kita kahwin dah berumur dah matang kahwin daripada kahwin muda tak. Tapi orang matang, orang yang dah berumur matang tu ada juga penceraian Ada, tapi betul. sikitlah. Sikitlah peratus dia tu. Persen. Ya. So you rasa kahwin muda elok ke kahwin tua elok? Ikut keselesaan masing-masing. Ada orang yang dia suka kahwin muda. Sebab tu kalau kahwin muda, you betul ke memang seorang yang setia? Sebab kita kahwin ni dah macam life contract pada Bella. Komitmen. Bukan kata okay, I kahwin muda sebab I cinta. Tapi lepas tu 2 tahun you macam kenapalah aku kahwin muda? Tapi buat Bella kita orang respect ah. Saya respect kat awak. Kira awak punya rumah tangga ni menjadi bualan hangat kan. Tapi you punya kekuatan kan nakkan kembali balik saya rasa your husband memang I rasa beruntung sangat dapat isteri yang macam you lah. Pada I dia Tak, tak. punya kids very Ya, lucky tapi sebab kids satu juga. Tapi dia sebagai seorang Nak ibu, maafkan seorang lelaki, maafkan yang I cakap Tapi memang ada juga orang cakap, Bella ni dia bodoh ke apa orang cakap macam tu. Orang kata memang kita faham dia setia tapi nampak macam bodoh juga. Tapi Bella selalu macam talk. Okey, ya. Bella ni setia ataupun bodoh Saya ada kawan jumpa kejap. Okey, awak borak kejap dua, kejap dia datang. Dia dah sampai. Okey. Bulat. Kenapa? I jenis lah. So you tahu I jenis mana? Ya. Dia dengan 8 tahun. My ex. Ya. Lepas tu dia belajar kat Melbourne. Memang I macam orang gila. Okey. Wow. Bulat tu dia saya punya gardener. Tapi dia tolong masak. Dia boleh tolong masak. Jangan risau. Bukan masak pun dia buat je ni. Okey, rasa. Boleh makanan ni? Boleh. Akhirnya. Okey, kita sambung tadi apa benda yang bodoh-bodoh tadi. Apa benda tadi tu? Setia ke bodoh? Setia ke bodoh? Setia ke bodoh? Saya sebelum kahwin, saya dengan ex-boyfriend saya 7 tahun. Dia 8 tahun. Kita nampak, kita setia. Apa dia? Sebelum saya kahwin, saya ada boyfriend lah kan. Dulu 7 tahun saya couple. 7 tahun? Ha. Kau tinggalkan dia macam tu, kau ambil yang ni? Tak adalah tinggalkan, Bukan. mestilah dia curang. Sama lah. I 8 tahun dengan Dia ex curang? Tapi masa nak get back, nak minta maaf lah. Dia baring kat jalan raya, aku call. Tengok ni, saya sekarang kat jalan raya ni. Tak apalah, dia cakap. Matilah kau kan? Ya, memang pun tahu benda ni. Habis sekarang dia dah kahwin belum? Dah. Semua temberang ni semua tu kan? Tahu tak apa? Kan? Temberang ni semua. Saya rasa memang orang kahwin muda dia tak matang. Dengan kematangan kehidupan, pengalaman, ekonomi yang boleh memberantakkan rumah tangga tu. Sebab tu statistik orang kahwin muda ni banyak bercerai. Salah satu dia punca dia ekonomi. Ya, betul? Duit penting tak? Penting. Lagi-lagi ada anak kan dengan check-ups. Kau pernah tak ada duit? Apa dia? Kau pernah tak bila duit tak ada nak besarkan anak? So far tak pernah, sebab tu kena ada saving. Saya memang suka menyimpan daripada saya belajar masa dekat college dulu. Kau simpan duit apa PTPTN? PTN tak lah. Habis kau simpan PTN dah duit? habis bayar, Alhamdulillah. Habis kau simpan duit mana kau ambil duit? Kita nyanyi dulu dekat Sahil, nyanyi live band. Oh, itu duit tu simpan lah. Setiap malam nyanyi. So macam Nadia memang sekarang ni
berusaha bersama-sama dengan suami itu daripada susah. Ya. Dan apa sebenarnya impian awak? Berdua. Kita nak build kita punya own empire. What Of empire? businesses. Business. Yeah. Okay. Next punya achievement yang kita nak dapat, nak achieve, nak ada baby. Sudah. Nak ada baby. Amin. Amin. Kena usaha keras sikit. Shooting je jangan. Ketuk pintu je buka. Ketuk pintu je buka. Tanya abang. Tanya abang 5 anak perempuan. Saya 5 anak perempuan, tak ada anak lelaki. Tanya orang lain lah. Kan? Tak ada anak lelaki. Tak ada anak lelaki. Boleh lagi bang. Tak boleh, bini aku dah 52 lah. Tapi abang- agak-agak lah kau. Kan? Boleh lagi. Tak boleh, kena kahwin lain. Anak-anak, tapi aku tak berani. Dah Nampak lah. je Thailand macam ni, Dah tapi lah, tak berani. Oh la 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 la. Kan? Okey. Takut macam, bini. macam awak Bella kan, Ah, ya. bila yalah, sorry lah tanya ni kan, bila Tanya je. dah bercerai, lepas tu balik-balik, Hidup, kecoh balik, tapi kan saya rasa cinta awak tu very strong lah. Ya. Kan? Dan sekarang awak rasa kebahagiaan tu lebih lagi ke kurang? Okey. Kalau kata bahagia gila-gila tu tak adalah. Tapi sekurang-kurangnya apa yang Bella dah rasa achievement tu dalam diri tu tenang. Achievement, Tenang. Oh. Sebab dulu kita tak tenang sangat. Oh iya ke? Asyik nak tahu. Kenapa dia ni? Kenapa macam ni? Padahal dah habis shoot, kenapa tak balik lagi? Sekarang dah macam Kasat kau I lah. don't give a damn macam tu lah. Don't give a damn. Itu disebabkan muda ke apa? Disebabkan muda ke apa yang sebab Muda. perkara ni berlaku? betul kan? Darah muda tu macam dengan takkan macam tak ada anak, lepas tu macam stres. Macam tu. Jadi sekarang kan anak tu penyejuk hati. Oh. Okey, apa nasihat awak lah kepada orang yang nak kahwin muda? Nasihat. Nadia. To me kan, dia not about apa ni, muda ke tua tau. Sebab there's this saying lah, a man will only be ready to get married kan, only for as long as he is ready. Maknanya kalau you punya semua faktor-faktor tu, macam stability, ekonomi ni semua ada, kalau dia sendiri hati dia tu tak bersedia, you tak boleh nak tie him down. Paksa dia juga. Walaupun dia dah ada rumah, dah ada career, dah cukup, lengkap semua. Tapi ini satu benda yang merusingkan sekarang lah, sebab saya tengok penceraian tu banyak sangat berlaku bila kahwin muda. Ya. Ada orang kahwin seminggu. Seminggu cerai. Kim Kardashian 72 hari 72 hari. Kim Kardashian. Lepas tu masa tu dia gila kat aku. Okey bang, okey faham. Okey, kahwin muda sebenarnya kahwin tua ni sebenarnya tak ada masalah apa-apa lah. Tapi macam mana kita nak settlekan benda tu. Kerana ia melibatkan hati dan perasaan. Kerana perasaan ini tidak boleh ditiakan, tidak boleh ditidakkan. Kalau kita dah suka kat orang tu, walau macam mana pun dia akhirnya bergantung kepada jodoh pertemuan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada jodoh, berkawan 7 tahun, 8 tahun pun tak ada jodoh, tak ke mana. dan akhirnya Jadi sebenarnya bodoh. Allah dah letakkan ketika usia kita lebih kurang dalam 3 bulan ataupun 100 hari dalam perut mak kita, Allah dah tentukan dah masa depan kita, jodoh kita. Sebab tu kadang-kadang dalam kehidupan kita perlukan doa daripada orang tua kita. Macam awak kan dah jadi emak, kan bakal jadi mak amin, kan. Doa tu doa yang paling kena ada doa yang paling hebat daripada seorang ibu. Kan untuk kita mencari jodoh kita, pasangan hidup kita. Kerana Macam mana pula bang dengan orang yang mak dia jodohkan dia? Bang percaya tak in macam arranged orang marriage? orang tua dulu, Yelah dulu kan, tapi sekarang masih valid ke? kalau dia boleh terima, saya rasa valid lagi. Ya. Tapi terpulang juga anak tu nak menerima ataupun tidak. Dan? Tapi sekarang saya rasa orang tua-tua ni dia dah open dah. Dah open sikit lah. Mak tak nak lah mak kan. Ya, ya. Tak nak lah mak, takkan nak ni, takkan nak tu mak kan. Jadi boleh selotok lah dengan orang tua. Ya. Tapi kalau masih kita ada kan? rasakan tiba-tiba dia nak jodoh kita, tengok handsome, Kita pun nak. cantik, kan, bergaya. Kan? Apa lagi kau Kan? tinggalkan yang ada. Tapi ada tau macam tu Ada tau. kan? Dia bercinta dengan orang ni. Lepas tu mak dia nak jodohkan dengan orang ni, yang ni pun tege-hege. Dia tengok yang ni pula, okey. Yang ni kan, tinggal bercinta lepas kahwin. Bercinta lepas kahwin lagi seronok tak? Tak tahu. Tapi takut tak kenal dia pula, tiba-tiba dia tu macam Dia jahat lah. Jahat. Sebab mak kita of course ada tunjuk dia baik. Lepas tu bila dah kahwin, dia tunjuk dia punya tanduk dia macam mana? macam contohnya dia tu apa orang Okey, panggil tu? kejap. Yang kaki Wah, stalker. kau orang ni, kau orang suka fikir negatif ah. Psycho. Kau suka fikir negatif. Tak boleh. Fikir negatif macam ni. Tak, at least kenal lah sikit. Janganlah. Sebab tu dalam Islam kata, kalau nak memilih jodoh tu, kita kena tengok dia punya salah silah dia. Keturunan dia.
Itu penting. Kalau dia keturunan dia pernah ada penyakit gila, kau kahwin dia, mungkin tak lama lagi dia pun ada gila. Dia gila, mungkin dia tak gila masuk Tanjung Rambutan, tapi dia gila suka pukul engkau ke apa. Sebab tu dalam Islam tu kena check benda-benda ni. Penyakit, kalau dia dah ada penyakit, penyakit keturunan punya penyakit, kau pergi kahwinkan dia. Mungkin satu hari nanti kau kena bela dia orang sakit. Sebab tu kena. Kau dah check tak laki kau ni dua-dua ni ada? Kau tak check kan? Tak ada pula nak minta family tree dia. Tu bahaya. Bahaya sebab tu Kim Kardashian aku tak nak dia. Aku tahulah masalah dia tapi tak bolehlah kongsi. Kan? Faham. Kita rehat minum dulu lah. Nah, makan. Terima kasih. Badan kau kecil sangat ni. Ya. Okey, kita ni ada hidangan sikit lah. Wow. Jangan ditanya siapa yang hidang. Okey. Rumah saya ni memang banyak magic. Magic. Tadi kau nak sambung cerita apa tadi yang kata okey. Sambung. Okey, selalunya kalau kita buat pilihan sendiri mungkin boleh salah kan, tapi kalau mak bapak kita choosekan, orang tua kata berkat. Benda tu kan ada blessing lah katanya. Tapi ada je kawan I yang mak bapak arrange kan, tapi turns out husband dia pukul bini. Okey, dulu pun my mom dia masa awal-awal nak kenalkan Kau awal-awal kau orang mana? Sabah. Sabah ba? Ya, masa awal-awal mak Saya orang Sabah ba kan? Mama saya orang Sabah kahwin orang Semenanjung. Yalah. Anda kau tahu? Anda tahu? Saya daripada Tuaran ba. Yalah tu. Betul ba Jangan kan? ba kau. Jangan nipu apa? Betul ba kan? Okey, dulu masa awal-awal. Kau cakap Sabah je lah, aku boleh faham kan? Okey, masa awal kan mau kasih kenal my Aku husband. tak tu. faham. Aku explain ke kau. Memang susah betul. My husband tu auntie, my mom. Oh gitu ah? Kenapa mak kau tak Kenapa? suka dia? Sebab ada orang lain sudah kasih inform dia yang bukan-bukan. Jadi biasa. Belum tak dapat blessing lah begitu. Belum. Wah. Tapi my husband tu dia tidak dia tak mau putus asa, dia keep on trying. Apa yang membuat mak kau ni dia hatinya lembut terima dia? Banyaklah juga pengorbanan dia. My husband tu okey. ya, dia nampak benda tu. Udahlah aku nak mau cerita. Udahlah tu Indonesia ya. Kamu kenapa ngomong Indonesia? Aku dah ada ni pakcik aku orang Indonesia. Oh, tiba pakcik pula. Okey, macam ni. Saya dah tak nak cerita dah pasal kita dah cerita banyak lah pasal kahwin muda, kahwin tua, kahwin berumur ni kan. Tak kahwin apa semua, tapi masing-masing dia ada peranan masing-masing. Cerita pasal career pula sekarang. Okey, Nadia buat apa sekarang? Sekarang dia tengah handle business. Lepas tu minggu depan start shooting lah dengan abang. Okey. Okey, Nadia dalam career lakonan Nadia Nadia tak nyanyi lah. Taklah bang. Okey, dah puas berlakon? Belum kot. Belum lagi. Masih ada banyak lagi watak yang Nadia tak explore lagi. Mungkin selalu Nadia dapat watak yang antagonis. Lepas tu antagonis kalau cerita Melayu sama je kan direction dia. So macam mungkin ada... Bukan cara you bawa yang sama? Mungkin juga. Tapi kadang-kadang dia cuba juga bawa cara lain. Cuma macam maksud Nadia, the storyline. Dia selalu, antagonis tu selalu orang ketiga. Bukannya serial killer ke, bukannya mastermind robber of a bank ke. You know, it's orang ketiga. Pernah jatuh cinta kat location? Tak ada, Bang. Tak ada Tak ada. Kau memang setia dengan satu je I lah. macam bila habis tu Untunglah balik husband terus. kau. Kan, bagus lah. Macam ni lah perempuan yang kita cari. Wow. Berlakon jadi jahat. Dia jahat. punya Dia lah. balik rumah. Tolonglah bang. Kita perlukan pelakon perempuan macam ni. Tolonglah bang. Tolonglah jangan yang nak yang menggoda Tansen. Ada ke? Adalah. Ada ke? Engkau ni pandai-pandai je menuduh. Tak menuduh, it happen to me what? Okey, awak sekarang ni bertumpukan kepada career sebagai penyanyi full time ke apa? Nyanyi dengan berlakon. Menyanyi tu sebab memang dari kecil menyanyi. Berlakon tu sebab sekarang ni tengah cuba-cubalah tengok. Depends juga kalau yang susah-susah tu belum masanya. Sebab Bella pun tak lawan kata expert sangat. Masih Baru belajar. nak belajar. Lagu pertama yang awak jadi juara masa awak menyanyi. Ingat tak lagu apa? Yang pertama tak juara. Yang awak okey, tak apalah naik juara ke, nombor 3 ke, nombor 10 ke. Masa umur 4 tahun, masuk bintang kecil RTM. Nyanyi lagu apa? Kasihnya Ibu. Nyanyi sikit. Wow. Nah, tengok. Kasihnya Ibu. Macam lagu dia? Membawa ke Tak sedap pun suara kau. Tak ingatlah lirik dia. Kan, dia tak sedap.
Suara dia tak sedap. Aku tak tahu macam mana dia menjadi penyanyi. Aku nak fikir lagu tu. Okey. Sedap lah. Sedap, okey. Aku tak ingat dah. Ini lagu siapa Lagu siapa Sudirman. Kasihnya ibu. Suara dia sedap. Tak sedap. Aku memang bukan penyanyi tu. Aku sudah. Tak ingat. Tak ingat. Itulah Okey, lagu apa dia. nyanyi apa lagu yang paling Bella? So once masuk pertandingan kita ke CRTM, itu I dapat call untuk datang ke KL buat album kanak-kanak. Bila ada 10 album kanak-kanak. Wow. memang Wow. Nanti I beli untuk anak-anak I. Lagu tu dah lama lah. Lagu lain Dah kau. tak boleh masuk Tak boleh lah. lah. Sekarang budak-budak sekarang dah nyanyi lagu orang besar dah. Tak Lagu macam awak yang sekarang yang awak main ada single-single baru nak keluar. Sekarang tajuk lagu tu tenang. Cuba tenang sikit. Oh, maknanya kau ambil kisah kau ke apa? Ya. Sikit lah. Kan? Okey. Cuba senang. Ku hanya ingin bebas di saat bumi gelora. Sudah ku bangun dari luka yang telah ku sembuh. Ku bahagia kini jauh dari luka. Bisa tersenyum karena diriku tenang. Lirik tu Bella buat. Mengisahkan kehidupan awak Lirik tu Bella buat. Bella masa buat lirik ni macam mana perasaan Bella? Bella dengan ada komposer juga. Apa ni? Ni kisah hidup Bella tu. Saya tengok lirik tu kan. Masa Saya buat tu, macam sedih dengar. ya, Bella tak sedih masa sedih. And sampai main komposer, masa you nyanyi lagu tu you menangis tak? oh maki ah. Menangis tak? Oh. Sampai I kena stop sekejap sebab I tak boleh teruskan apa sentence tu. Because bila you nyanyi you nampak apa yang berlaku dalam Ya. kehidupan tapi akhirnya you tenang Yes. balik kan? Because seorang penyanyi sebenarnya dia kena menghayati lirik tu. Ada banyak penyanyi yang boleh menyanyi. Tapi dia menyanyi tanpa memahami lirik tu dan dia tidak menyampaikan dengan perasaan dia. Kerana kita yang dengar ni nakkan dia menyentuh perasaan. Begitu juga dengan lakonan. Dengan lakonan kan. Ya. So itulah lagu tu. Jadi once dah release lagu tu happy sebab dapat Luahkan. Sekarang ni Okey, apa yang Bella dan Nadia nak dalam hidup di masa akan datang sebenarnya? I nak baby. You nak baby? Ya. I can be your baby. You dah tertua baby? sikit lah. I can be a baby, you know. Ayo. Baby menyusahkan lah. Yeah, I nak like lah my business. I nak kembangkan business I, nak bawa business I keluar dari negara. Wow. Yeah, ke That Singapore, you have ke to Dubai. go into digital, eh? Ya, memang sekarang kita fully online pun kita jual. Sebelum ni kita ada masuk 100 Petronas, tapi disebabkan sekarang online sudah mencukupi, kita tarik balik, kita fokus ke agents. Alright, okay. You? Masa depan? anak bahagia je bang. Anak bahagia. Yes. Because all that popularity, money tak boleh jaminkan kebahagiaan. Betul. Jadi I really berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku kebahagiaan. Aku just nak bahagia je dengan anak-anak, dengan suami dah. Apa yang saya dapat rumuskan I ialah rasa bila you cakap tu, I rasa benda tu. apa yang saya boleh rumuskan sebenarnya kita mencari nikmat Allah. Ya. Nikmat Allah ialah apa yang kita buat tu akhirnya kita balik mencari kepada kebahagiaan. Kebahagiaan tu hak mutlak pada Allah tapi kita yang merancang untuk mencari kebahagiaan tu. Mencari, yes. Itulah kan. Okeylah, makanlah aku ni asyik bebel je. Ada makan banyak bang. Makanlah. Tadi makan banyak Arab kan sandwich tu. perut besar. Janganlah. Janganlah. Ni pisang tau. Kerak-kerak dia je. Okey. Tak nak pisang lagi. Tak apa. Ke dah cukup pisang? Dah bisa. Kau tengok bila aku cakap macam ni kau gelak. Adakah saya melucah? Tak kan? Tak, masa abang tu boring ke tak boring. Dapat banyak knowledge daripada Nadia juga, daripada abang juga. Thank you lah. Ya, itu pun kita sembang rawak ni sebenarnya bukan apa. Bukan kita macam kita nak kongsi pengalaman, bukan nak bukan mencongkak. membawang lah. Dah. Kita nak tengok idea supaya orang lain tu dia dapat macam jadi pedoman lah, inspirasi untuk orang lain kan. InsyaAllah. Kan tadi dia nak anak, kita doakan ramai-ramai. Orang pun doakan kan dapat anak. Tapi kena usaha lebih sikit lah. Kena pandai lah kan. Belajar dengan dia lah. Shooting siap habis lambat je. Habis lambat tu tak ada. Ada juga orang kadang-kadang dia outstation seminggu sekali balik pun anak 8. 8 ni. 8. Tapi okey. Sekarang ni Apa ni bang? tak Ni ni tak dari mana benda ni? tak benda ni ada binatang je dalam ni. Tak. Dia tak ada menggigit.
Just ambil tak, satu. no. You dulu. You tak dekat Tak, You lah. Tak, you tak boleh tengok. Okey. Ada betul ke ada binatang? Tak adalah. Dia tak menggigit. Wah. Ada 2 lah. Okey, satu. Okey, buka satu. Okey, game dia macam ni. Itu dialog tau. Dialog tu, awak baca je dialog tu, kita kena berlakon sekarang. Okey. Awak baca, pap, awak sambung, lepas tu saya sambung. Wow. Lepas tu, tengok berapa jauh boleh pergi. Okay, ready? Okey, ready. Okay. Action. Kau kalau suka aku, kau cakap. Okay? Aku Kau dah nak lama, dengan dia, kau nak dengan aku, kau nak dengan siapa sebenarnya? aku dah lama suka kat engkau. Dan bagi aku, kehidupan aku ni tanpa engkau, aku tak boleh hidup. Habis tu dia apa? Kerana degupan jantung kau sama macam degupan jantung Kau aku. cakap je. Ya, tapi dia pun aku tak boleh lepaskan. Kenapa? Kau tanya dengan dia, dah berapa lama kita berkasih sayang? Susahlah nak bagi tahu, tapi saya dah boleh terima awak. Jadi apa kata kita bermadu je? Ha! Itu ada yang lebih baik. Bayangkan kalau kita bermadu, awak anggap saya ni masih sebagai lebah yang akan menggigit-gigit awak. Okey. Dia ujung dia komedi. Boleh baling tak pakai ni? Oh my god. Okey. Boleh ke? Itu kalau ada dialog tu dalam skrip. Okay. Saya biar aku tak muda kan. Saya tak muda, aku hero aku ni kan. Okey, kau pula. Okay. Kena pula dialog Kan? kan. Okey. Tengok ni apa cerita ni. Okey. Aku nak bagi tahu kau ni. Ha, Kau jangan sampai pecahkan rahsia ni bagi tahu suami aku pula. Ni kau lah. dah buat? Ni lah yang aku cakap tu. Kita orang dah. Kau dah terlanjur. Jangan beritahu suami aku boleh. Tu je Mana aku tak. boleh suami kau adik aku kot. Sebab tu aku nak minta maaf dengan kau. Tapi kau kena faham aku dah sayang. Kau tengoklah kawan dia aku. handsome macam mana. Apa kata kalau macam ni Ni jadi kau punya apa sebenarnya? skandal. Sugar daddy. Skandal. Macam ni lah. Memang aku tak boleh nak setia dengan adik kau. Sebab adik kau macam... Adik kau nerd lemah. nerd Dia sangat. kata adik kau nerd, lemah, adik kau. Macam kau juga, nerd. Jangan ketawa ni, serius ni. Ha. Sekarang apa? Apa kau nak buat dengan adik aku? Ha. Ha? Kau nak guna duit adik aku sampai habis untuk kau punya apa benda Ni dia, semua? adik kau bukan kaya pun. Ni lebih kaya. Aku kaya tau. Aku pakai Ferrari, aku pakai Lamborghini, aku pakai Rolls Royce. Kau ada? Mana kau jumpa ni ah? Kau nak ke? Tak nak. Habis kau tanya kenapa? Nak blacklist. Nak blacklist? Aku tak heran lah muka macam kau. Kau nak muka handsome sangat ke? Alah, aku pergi buat umrah dulu. Aku buat umrah bertobat dulu. Banyak muka jumpa muka Arab macam tu kau. Nak ambil yang ni. Ada lagi. Aku dah tak tahan. Minum jap. Okey, go Nadia. Go. Nadia. Kau nak surang aku apa dia? Pak, ini airnya Pak. Saya bikin manis-manis seperti saya. Abang, Ya. kau mana berdapat orang gaji gatal macam ni? Ini bukan Minum, gatal. Minum ya. Ini orang gaji macam ni nak menggantikan awak yang dah tua, dah menopause tu. Inilah dia. Ah, janganlah cakap seperti itu. Hei, perempuan, sedar diri sikit. Awak tu kat rumah ni orang gaji je. Tapi orang gaji ni lebih cantik daripada awak. Awak Maaf ingat. Bu. Maaf Bu. Boleh simbah ke? Saya dah suruh makan madu dulu, awak tak nak makan Pak, madu. Ibu, saya cuma umur di sini 30 untuk dah bekerja. menopause. Tolong Pak. Siapa gula bos? Awak, Suka hati je. saya tahulah. Tapi yang ni macam mana? Orang gaji, dia akan membantu awak selama-lamanya. Sudi tak terima? Saya nak orang gaji yang dah tua. Ni tak boleh. Ni dah tua, dah pergi buat botok. Saya tak nak dia. Dah tua ni, umur 60, lagi tua daripada awak, dah pergi Korea. Dia dah pergi Korea, dah buat. Tengok badan dia semua. Kan? Tak boleh bangun gigi Saya tak dia. kira. Ha. Sama ada awak pilih dia atau saya. Okey, saya kahwin lain lah. Janganlah. Janganlah. Okey lah. Saja kena kurang dengan korang. Memang best lah korang. So, apa pun... ini game lah kita kongsikan apa pun Ni terima casting kasih. ke? Ha? Ni casting ke? Casting lah, kena casting. berlakon. Terima kasih lah datang saya punya sembang awak, sanggup datang kat rumah saya tak seberapa ni. Jangan anggap apa-apa kan. Saya cuma nak anda semua berkongsi pengalaman. Nanti kalau ada saya jumpa orang lain, saya akan ceritalah pengalaman awak kan. Macam mana pengalaman awak jadi pedoman orang untuk orang lain. Ada apa-apa lah nak tanya saya ke? Macam mana nak kekalkan kebahagiaan rumah tangga selama 31 tahun? Ya. Kebahagiaan rumah tangga ni kita kena bertolak ansur. Bertolak ansur, kita akan ada problem dalam rumah tangga. Sebab tu Allah akan jadikan pilihan yang kita nak tu dapat, tapi kita mesti sentiasa dapat pilihan yang tak seberapa yang kita cari. Siapa Kerana yang- dalam kehidupan tu
dia ada positif dengan negatif. Macam bateri kereta, dia ada positif dan negatif, baru dia boleh charge. Jadi baru dia boleh charge, dia ada kehidupan. Kerana rumah tangga tu dia ada pergolakan. Kerana pergolakan tu adalah pengalaman-pengalaman dalam kehidupan yang boleh kita jadikan sejarah dalam perhubungan kita sebagai suami isteri, insya-Allah. InsyaAllah. Awak ada soalan? Macam mana nak Aku balance macam kan? ustaz dah kan? Macam mana nak balance kan hidup Balance kita? sebenarnya timbang lah tengok. Bang, balancekan hidup kita dengan abang kan banyak bisnes kan? Dengan ada life. Okey, ada orang life dia suka buat bisnes. Itu life dia. Tak, jangan samakan. Kadang-kadang saya tak suka kadang-kadang bila orang tengok suami dia lepas tu dibandingkan dengan suami orang lain. Jangan bandingkan. Kerana dia yang kita pilih, dia yang kita pilih, maka apa pun perangai dia, apa cara dia mencari rezeki, kita kena doakan dia. Kerana yang paling penting yang kita bincang pada awal tadi ialah ekonomi keluarga tu. Tapi kalau kita bandingkan orang lain, kita tak tahu masalah dia. Setiap orang tu dia ada masalah dia. Jadi life ni sebenarnya itulah kehidupan berumah tangga yang sentiasa ada permasalahan. Tapi siapa yang sepatutnya yang selalu mengalah? Mengalah, dua-dua kena mengalah. Dua-dua kena mengalah. Tak boleh dalam rumah tangga ni tak boleh ada ego. Tapi lelaki tu fahamlah. Ego lelaki ni memang tinggi. Tetapi kalau orang lelaki tu pandai memujuk, kerana perempuan ni dia sebenarnya suka dipujuk. Mana perempuan yang tak suka dipujuk? Kalau lelaki tu pun ego, perempuan tu pun ego, jadi maknanya dia akan jadi berantakan. Salah ke kalau kita memujuk? I love you, I minta maaf. Perempuan nak tu je. I salah. Tapi sebenarnya you pun salah, tapi I nak minta maaf dengan you. Itu bukan minta maaf yang betul. I salah tapi sebenarnya you pun salah. No. Salah, dua-dua salah. You kena mengaku bahawa Jangan mention lah. Jangan mention yang dia that's pun why itulah hipokrit perempuan. You kena terima. Tengok, kau nak salahkan jantan je. tak, kalau you ikhlas nak minta maaf, you akan minta maaf untuk pihak you je. You jangan macam libatkan orang lain bersalah juga. Gitu. You simpan je dalam hati baru you baik. Okeylah, I kena memahami lah orang lain macam ni kan. Okey, Miss ni, I nak bawa you tengok I punya ikan. Makin kau jadi ikan. Wah. Tengok sini. Ikan apa? Tengok. Saya bela ikan bilis.